Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi. Lama dah rasanya tak buat video tentang subjek ni. Okey, hari ni kita masuk bab 1. Okey, kita bab 1, kita dah habis bab 2, dah habis bab 3. Okey, kita patah balik kepada bab 1 iaitu pengkomputeran. Okey. Dalam bab 1 ni ada 3 topik kecil yang awak kena tahu, okey, iaitu komputer dan impak, okey, yang akan teacher terang hari ni. Yang kedua, seni bina komputer, dan yang ketiga adalah gate logic. Okey. Alright, kita tengok. Dalam komputer dan impak ni ada lebih kurang dalam 7 poin kecil yang awak kena tahu. Okey. Kesan inovasi. Okey. Aktiviti tidak beretika. Keselamatan data. Melaksanakan penyulitan dan nyah sulit. Okey. Implikasi sosial berkaitan penggodaman dan cetak rompak. Mengkaji undang-undang cyber. Dan juga kerjaya yang berkaitan dengan bidang pengkomputeran. Okey. Kita pergi satu persatu. Kesan inovasi. Okey. Awak tengok. Sekarang musim PDPR. Okey. COVID kan. Okey. Jadi kita belajar PDPR. Jadi dengan adanya pengkomputeran ni, kita boleh menggunakan teknologi yang ada. Okey. Ni kita tengok dulu kesan inovasi dalam kesan baik dia, kesan positif dia. Okey. Inovasi teknologi rangkaian adalah penggunaan internet. Okey, sekarang ni lebih kurang dalam 90% pelajar tingkatan 5 SMK Kota, okey, boleh menggunakan internet. Okey, boleh melayari internet, boleh belajar menggunakan internet. Belajar guna apa? GM, Telegram, okey, WhatsApp, okey, okey. Apa lagi? Zoom, Webex. Pelantar dia tu semua ada guna internet. Okey, menggunakan internet. Lepas tu cikgu-cikgu awak buat Google quiz guna GF, Google Form. Kemudian quizzes. Semua-semua ni menggunakan internet. Okey, teknologi yang ada. Okey. Teknologi ni kalau kita guna dia secara yang baik, dia memang membantu kita. Okey, memang membantu kita dalam melaksanakan tugas-tugas harian. Okey, nak zaman COVID sekarang, kita tak boleh nak pergi situ, tak boleh nak pergi sini. Jadi semuanya atas talian menggunakan internet. Okey, tidak hairanlah kalau kita tengok budak-budak kecil sekarang dah ada handset. Okey, kemudian kita tengok inovasi sistem pengoperasian. Okey, kalau dulu handset biasa ni, handset kita biasa. Okey, kalau nak guna, nak menaik ke, nak buat coding ke, kita pakai laptop ataupun desktop. Okey, jadi sekarang dah ada handset. Okey, dah ada handset. Jadi dah ada Android dekat handset. Android. Okey, Android pun macam-macam jenis Android lah. Macam-macam kita buat dekat handset tanpa menggunakan desktop ataupun laptop. Okey, jadi kita macam-macam kita boleh buat. Okey, terciptanya sistem pengoperasian rangkaian. Okey, Linux, okey, macam-macam ada. Maknanya penggunaan sistem pengoperasian ni sangat hebat. Jam pun sekarang dah ada sistem pengoperasian, operating system. Okey, kita boleh connect jam ni dengan telefon kita. Jam ni boleh buat call, terima call. Okey. Okey, kemudian perkembangan sistem dalam talian. Wujudnya pelbagai sistem talian. Contohnya e-dagang. Shopee, merata-rata tahu beli dah Shopee. Shopee, Lazada, apa tu? Tashengo,
E-wallet. E-wallet. Okey. Komunikasi tanpa sempadan. Duduklah mana-mana. Macam keluarga teacher duduk Melaka. Rasa dekat je. Okey. Sebab kita ada komunikasi tanpa sempadan. Kita boleh kontak siapa-siapa saja di mana-mana saja. Pada bila-bila masa. Okey. Kemudian inovasi teknologi storan. Okey. Kalau dulu kita pakai masa zaman teacher dulu pakai disket. Disket. Cari kat internet tu disket tu apa. Kemudian CD masa tu. Okey, lepas tu naik pen drive. Sekarang cloud. Apa dia cloud? Kita simpan dekat dalam drive. Okey, dia ada storan online kita panggil. Okey, storan online. Jadi semakin maju. Tak perlu dah kita nak ada drive ni apa semua, tak perlu. Okey, dah ada internet yang tip-top. Okey, internet yang bagus. Lepas tu storan pula online. Lagilah hebat. Okey, itu kesan positif. Kita tengok pula kesan negatif. Apabila ada positif, bila teknologi mesti ada kesan negatif. Okey. Antaranya yang paling hebat adalah jenayah cyber. Okey. Penyalahgunaan teknologi pengkomputeran dan internet bagi melaksanakan aktiviti jenayah iaitu merosak, mencuri, mengubah data dalam sistem komputer bagi tujuan tertentu. Okey. Benda ni berlaku dekat pengguna, persendirian dan juga industri dan juga berlaku kepada keselamatan negara. Jadi awak kena olah sini ni. Macam mana kalau pengguna persendirian dan industri, apa yang dia boleh buat? Okey. Okey, kita tengok contoh. Sebar virus melalui telefon pintar atau komputer untuk mendapatkan password bank. Okey. Biasanya kalau guna wifi awam. Okey. Kita kadang-kadang kita nak buat nak bayar online, nak beli kat Shopee kan. Okey. Daripada Shopee tu akan nak minta duit daripada kita punya bank. Dekat bank ni kita akan masuk password. Okey, contoh kita surf Shopee ni dekat biasanya dekat wifi awam. Kita duduk dekat cyber cafe, kita duduk dekat KFC, dia ada wifi kan. Okey. Jadi nak jimat kan kita pakailah yang free. Jadi dekat sini ada hacker akan masuk, dia akan ambil kita punya dekat sini. Okey. Jadi dia akan masuk, dia sebar virus ni akan ambil password bank kita. Okey. Ataupun dia hantar email untuk merosakkan sistem komputer. Okey. Ada hacker, dia musnahkan sistem komputer. Okey. Kemudian kita kena beli antivirus untuk buang virus. Okey. Untuk buang virus. Jadi dia berpusing gitu, dia rotate situ, dia rotate sini. Okey. Jadi email, once kita buka je email tu akan hamkan awak punya komputer, dia akan merosak komputer. Jadi kita tak boleh nak buat apa, pergi hantar kedai apa install antivirus, kena beli antivirus. Biasanya orang kata hacker ni yang hantar virus ni adalah orang yang buat antivirus sendiri. Okey, wallahualam. Sekarang kita tengok phishing. Bukan phishing memancing tu phishing mancing tu macam ni. Kecurian maklumat email. Okey. Dia macam ni. Dia masuk, dia lebih kurang macam ni lah, sebar virus melalui telefon pintar ni. Okey, phishing ni dia akan ada satu malware. Dia masuk dalam sistem komputer. Okey, tujuan dia bukan untuk merosakkan komputer, untuk mencuri maklumat. Okey. Awak perasan tak? Okey, kakak abang awak kalau yang mana lepas SPM tu dapat tawaran pergi aircraft tu lah, aircraft ni lah. Ke apa? Melalui mana? Melalui phishing ni. Dia masuk sistem macam kita ada APDM kan. Kita isi maklumat tu.
Dia boleh tahu. Bila dia boleh tahu, dia tak merosakkan komputer tapi dia guna maklumat kita. Mai hantar kita kat sini lah. Dekat handset kita lah. Hantar, okey, tawaran situlah, aircraft lah. Tawaran bisnes ni lah. Tawaran buat umrah lah. Apa semualah. Melalui phishing ni dapat dari sini. Okey. Kemudian cetak rompak. Cetak rompak ni awak tahulah. Barang tu bukan barang kita. Contohnya buku. Okey, cerita cerpen ke. Kita pun type balik sebutir-sebutir, sebiji-sebiji. Kita kata benda tu adalah hak milik kita. Itu kita panggil cetak rompak. Sama juga macam awak tengok movie. Okey, katakanlah movie yang sedap-sedap tu big. Okey, katakan cerita Dracula. Okey. Movie tu dia keluarkan Astro bayar dekat Warner Music, Warner TV, Warner Music ke untuk siaran tu. Jadi Astro buat keluar. Jadi ada pula orang pergi rakam, dia pergi jual. Okey. Dia pergi jual. Kalau Astro kita nak beli cerita tu mungkinlah dalam RM15 ke RM20. Dia jual kat kita RM5. Okey. Akses atau agih salinan bahan digital secara haram. Okey. Maklumat kan sekarang kan senang nak cari. Okey, senang cari kat internet belah nak. Jadi dia ambil, dia claim lah benda tu hak dia. Kalau kena saman, makan tak habis. Okey. Now kita tengok aktiviti yang tidak beretika dalam pengkomputeran. Okey, ada satu. Dalam kita gunakan komputer ni, kita melalui komputer kita ada satu standard panduan bagi mengawal perlakuan pengguna supaya lebih bermoral. Etika ni dalam diri kita. Okey, kita lalu kat tepi jalan, kita berkahak, kita ludah tepi jalan mengata-ngata. Polis tangkap tak? Tak tangkap kan? Tapi benda tu tak beretika, tak beretika. Tak elok lah ludah kat tempat awam macam tu. Kau orang pijak kita punya ludah kita tu. Cemar tak? Geli. Okey. Institut Etika Komputer telah mencadangkan panduan etika sebagai rujukan untuk semua pengguna komputer. Walau bagaimanapun, masih terdapat pengguna yang melakukan aktiviti tidak beretika kerana tiada peruntukan undang-undang. Etika ni kalau kita langgar dia, kita panggil orang yang tidak beretika ataupun tidak bermoral. Okey? Dia tak ada kena tindakan undang-undang. Dia gitu lah, tak ada etika lah. Pasal orang tak ada etika. Dia tak kena tangkap. Dia atas diri sendiri. Nak jaga etika ataupun tidak. Okey. Dekat sini ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, 10 etika yang awak kena tahu. Okey. Dilarang menggunakan komputer dengan niat membahayakan orang lain. Okey. Ini contoh dia. Mencipta virus. Tak etika lah. Menyebarkan virus. Merosakkan data. Okey. Mengganggu urusan privasi. Mengganggu hak urusan peribadi orang lain. Guna PC orang lain. Okey. Guna PC orang lain. Muat turun cerita-cerita barang-barang apa dalam komputer orang lain. Okey. Dilarang menceroboh ke dalam fail komputer pengguna lain. Dalam pinjai komputer orang dah. Nak pergi ambil pula file-file orang tu. Tak ada etika lah ni. Okey. Dilarang menggunakan komputer untuk mencuri. Okey. Mencuri data peribadi bagi tujuan mendapatkan sumber kewangan. Ni tak ada etika ni. Okey. Dilarang menggunakan komputer untuk tindak sebagai saksi palsu. Menyebarkan berita palsu dengan mengubah maklumat. Okey. Hak ni kalau orang tak saman tak apa, dia orang samai kak, jadikan undang-undang lah pula. Okey. Dilarang menggunakan atau menyalin perisian tanpa kebenaran. Ni lebih kepada cetak rompak lah. Okey. Tak etika tu kita buat salinan secara haram. Okey. Ni macam teacher ya. Tak ada orang report, tak apa. Dia orang report, makan tak habis. Okey. Tidak menggunakan sumber komputer orang lain. Menggunakan komputer tanpa minta izin dari pemiliknya. Maknanya, kita duduk dekat dalam hostel, duduk asrama nanti kan. Awak tahun depan dah masuk hostel kan. Dah habis SPM. PC kita tak ada. Suka-suka kita je buka laptop orang guna. Nak orang itu kalau tak ada password. Kalau ada password sementara lah. Kukut kita tahu kita main buka kod sedar. Ni tak tahu password pakai guna. Minta dok ke apa dok deh. Dilarang menggunakan harta intelek orang lain sebagai hak milik. Macam teacher oyak lah. Buku dicipta oleh Azhar Azri Meti Abbas. Buat bubuh nama.
bubuh nama kat situ Nazirah. Mana boleh, kan? Okey, mempertimbangkan kesan sosial daripada program atau sistem yang dibangunkan. Okey, katakanlah kita nak bangun kita nak buat cerita satu novel lah. Okey, kita nak buat novel, nak buat novel, buku novel, lepas tu kita nak jual. Make sure kesan sosial atas cerita ataupun novel sekarang ni, novel online kan dah ada kan? Okey, tidak semestinya buku, novel online. Cerita tu jangan ada cerita yang terlalu banyak yang tidak bermoral. Okey, contohnya cerita macam porno, vandalism, cerita pasal politik. Tak elok lah kan? Tidak etika. Okey, last sekali disaran menggunakan komputer dengan menunjukkan pertimbangan dan menghormati pengguna lain. Tidak melayan orang lain dengan hormat, mencerobohnya, bla bla bla. Ni awak boleh baca sendiri. Ada 10 etika kat sini. Okey, etika ni lebih kepada logik lah. Alright. Keperluan keselamatan data dalam rangkaian. Okey. Bila awak buka laptop ataupun buka handset, ada security tak? Okey, mesti ada kan? Kenapa? Kenapa awak buat security? Kenapa awak buat kena masuk kata laluan ke? Kena buat draw tu ke? Kenapa? Untuk melindungi keselamatan data kita, betul? Keselamatan barang-barang kita ni tak nak orang guna kod sedar. Okey, samalah juga macam ni. Isu keselamatan data dalam rangkaian perlu diberi perhatian kerana kelemahan ini memudahkan penjenayah cyber untuk membuat pintasan terhadap rangkaian komputer dan mencuri maklumat peribadi yang paling berharga. Okey. Antara langkah-langkah keselamatan data, yang pertama sekali penyulitan email. Okey. Encrypted email. Email yang kita buat ni, okey. Email kita ni, katakanlah email tu penting. Okey, daripada email biasa. Okey, katalah dokumen penting kan. Kita pun hantar dekat email. Okey, ni internet ni. Internet. Okey. Kita hantar ke internet ni, daripada dokumen biasa ni jadi tulisan susah tak faham. Orang tak buka pun tak faham. Lepas tu orang lain dapat, dia akan tukar balik tulisan ni, benda yang ni kepada tulisan yang boleh faham. Yang ni dia akan tukar kat sini. Penyulitan. So kita tukarkan ni, kita encryptkan dia kepada bahasa orang tak faham. Okey, jadi bila penerima tu terima, dia ada keyword dia akan tukar kepada ayat biasa. Ini untuk langkah-langkah keselamatan lah. Okey, yang kedua ni yang pertama. Yang kedua, dua pengesahan, double verification. Okey, biasa kita masuk kan. Mula-mula kita kena masuk ID, password. Okey, kita masuk. Dah siap kita masuk sini, dia akan pergi kepada page untuk buat fasa keselamatan. Contohnya, dia buat tulisan macam ni. F, S, E, F ke R. Okey, dia suruh tulis balik. Huruf gapo. S, F, E, F, R. Ini kita panggil double pengesahan. Ni ada satu. Ni yang kedua. Boleh? Okey. Yang ketiga adalah kata laluan. Ni kata laluan. Password. Ni antara langkah-langkah keselamatan lah. Handset kita pun ada password. Takkanlah benda-benda yang ni kita tak nak buat password kan? Alright. Tapi password tu make sure lah. Jangan awak password nombor IC awak, orang boleh dapat tahu. Bubuh nombor kereta. Kalau benda tu tak penting, tak ada masalah. Tak nak bagi anak-anak main komputer macam teacher lah. Tak nak bagi kita bubuh mudah-mudah. Tak kita senang nak ingat. Nombor kereta boleh lah. Tapi kalau macam kita punya kad bank. Okay. Kita nak bubuh nombor kereta. Tak boleh. Bahaya. Okay. Kita masuk kepada melaksanakan penyulitan
dan nyah sulit. Okey. Ini kita panggil kriptografi. Proses penyulitan data bagi melindungi privasi data pengguna. Ini adalah maksud kriptografi. Proses penyulitan data. Okey, macam mana penyulitan dan nyah sulit ni berlaku? Macam teacher kot kat sini tadi. Ini penyulitan lah ni. Okey. Daripada plain text, okey, teks biasa. Okey. Kita tukar kepada ciphertext, okay, ataupun ciphertext. Okay, teacher suka panggil ciphertext. Okay, daripada teks biasa ni, okay, ni orang, okay, katakanlah ni nama dia Hakim. Hakim nak hantar dekat Azim. Okay, dia tak nak orang tahu dekat sini. Ini email ke, Telegram ke, dia tak nak orang tahu. So dia tukar plain text ni kepada ciphertext. Ciphertext ni adalah benda rahsia yang telah disulitkan. Okay. Jadi Azim nak baca ciphertext ni, Azim kena ada key dia, kena kunci dia, barulah boleh tukar daripada ciphertext ni kepada plain text. Ini kita panggil penyulitan, encryption. Dan ini kita panggil penyahsulitan ataupun decryption. Okey, boleh Okey. Ni. Ni contoh ayat biasa, plain text. Kemudian kita tukar dia kepada ciphertext. Tengok. Apa benda bahasa dia ni? Kalau siapa yang ambil ASK, awak ada belajar benda ni. Okey. Ada belajar benda ni. Alright. Jenis penyulitan. Okay. Kita tengok. Original text, kita encryptkan kepada scramble data ataupun ciphertext. Okay. Daripada ciphertext ni, kita ada satu key. Okay. Original text nak tukar kepada ciphertext, dia ada secret key. Okay. Daripada ciphertext nak tukar kepada original text, dia pun pakai secret key. Secret key yang sama, same key, nampak ni? Kunci yang sama. Berbeza dengan, ni symmetric encryption. Berbeza dengan asymmetric. Asymmetric ni daripada original text ke ciphertext, dia pakai kunci satu. Daripada ciphertext ke original text, dia pakai kunci yang kedua. Okay, ni asymmetric encryption. Ni symmetric. Daripada A ke B, B balik ke A, kunci yang sama. Ni daripada A ke B, kunci lain. B patah balik ke A, kunci lain. Ini kita panggil jenis penyulitan. Okey, kemudian lari dah teacher pun ni. Caesar cipher. Okey, ni teacher sebut cipher. Tak sebut cipher. Okey, Caesar cipher ni adalah salah satu bentuk penyulitan yang paling mudah. Okey, yang paling old school. Otai kita panggil. Okey, dia merupakan cipher penggantian. Okey, iaitu setiap huruf teks biasa digantikan dengan huruf yang sepadan dengan huruf dalam abjad A hingga Z. Formula dia EN dalam kurungan X. Okey, sama dengan X tambah N mod 26. Okay. N ni merujuk bilangan anjakan. Mod 26 ni merujuk kepada jumlah huruf A hingga Z. Ada 26 huruf. A, B, C sampai Z tu ada 26 huruf. Okey. Proses nyah sulit. Ni tadi penyulitan. Okey, ni penyulitan. Nyah sulit terhadap teks cipher dilakukan dengan cara yang sama tetapi menolak jumlah anjakan. Okey. Apa dia teacher oyak ni tak faham. Okey, mari kita tengok. Okey. Ini proses penyulitan. Okey. Apa tadi? ENX ENX. Ni rumus dia. ENX sama dengan X tambah N. X tambah N mod 26.
Terbalik hok ni. Okey, terbalik hok ni. Okey, jadi hok ni dalam kurungan. Okey, ni dalam kurungan. Okey, sekarang ni dia kata, menerangkan kaedah untuk melakukan penyulitan terhadap teks biasa, diberi nilai anjakan n sama dengan 3. Okey, x tadi, okey, x, n merujuk bilangan anjakan. Okey, okey, kita tengok kat sini. Dia nak n3 kan? Jadi, x tambah 3. Okey, katakanlah, kita nak nilai dia c. Okey, so c tambah 3. C, okey, kita start c kan tambah 3. D, E, F. 3 kan? C. D, E, F. So, kalau word dia C, apabila kita buat penyulitan, dia akan bertukar jadi F. Okey. Sekarang ni kita tengok pula E. Okey, E. E ni kita buat, okey, contoh E. Kita buat F1, G2, H3. Cuba tengok. E bila kita tukar jadi 3. Bermaksud berapa X yang kita nak, kita tambahkan dengan 3. Dalam mod 26 lah. Okey, jadi sekarang kita tengok dekat sini. Tengok dekat sini. Dia nak sulitkan perkataan encryption ni. Okey. E tadi. Okey, E jadi H. Okey, E jadi H. Okey. Ni. Okey, Q. Q 1, 2, 3. T. Q. Silap. Teacher kita tengok bawah pula dah. Okey, kita tengok N. N. Okey, lepas N, 1, 2, 3. Dia mesti Q. Okey, so Q. Kemudian C. C. F. Okey. R. R. 1, 2, 3. U. Okey. Y. Okey, kita tengok Y. Lepas Y, Z kan? Z. 1. Patah balik sini. 2, 3. Dia akan ikut dia punya ni. 3. So, kalau Y, dia pergi kepada B. Nampak Okey. Kemudian P. P serupa lah. Q, R, S. Okey. T. 1, 2, 3. W. Okey. I. 1, 2, 3. L. Okey. O. O. 1, 2, 3. R. Okey. Kemudian N. N. Macam tadi ulang balik lah. N, Q. Itulah cara dia. Caesar cipher. Okey. Kemudian ini penyulitan daripada teks biasa kepada teks cipher. Okey. Kemudian ni penyasulitan daripada teks cipher. Kita nak tukar kepada teks yang betul lah. Orang nak baca. Tadi kan teacher royak. Mana tadi? Hakim disulitkan. Jadi Azim nak baca benda ni. Jadi Azim mesti ada kunci. Kunci dia apa? Kunci dia X3. Okey, kita tengok kat sini. Prosesnya sulit terhadap teks cipher dilakukan dengan cara yang sama tetapi dengan menolak jumlah anjakan. Okey, contoh 2 menerangkan prosesnya sulit cipta teks yang ditunjukkan. Diberi nilai anjakan 3, N3. Sama juga macam dekat atas, kunci yang sama. Ni simetri dia. N, R, P, S, X, W, H, U. Okey. N. Okey, N. Okey, N. Kita kena kebelakangkan dia. N ni, kena, kalau sulit, dia ke sana. Betul? Kalau N ni, dia kena ke belakang.
3. So, 1, 2, 3. Jadi N, jadi K. Okey, R pula. R ni dia kena ke belakang sana. Okey, ni bukan ni penyulitan. Dia kena ke belakang sana. Q, P, O. Kalau P pula, P. P, O, N, M. M. Okey. Begitulah seterusnya. Dia ke sana. Anjakan dia patah balik. Start daripada N. 1, 2, 3. Okey. Boleh scissor cipher ni. Okey, teacher nak habiskan juga lagi. Implikasi sosial berkaitan penggodaman dan cetak rompak perisian. Okey. Penggodam ni hacker lah. Hacker yang menggodam sistem rangkaian, menggodam komunikasi rangkaian untuk mendapat apa yang dia nak. Okey, data penting untuk dieksploitasikan. Cetak rompak pula kita ambil bayar orang. Kita claim tu hak kita. Dua kali kegiatan ni kan. Okey. Apa dia punya kesan? Menjejaskan kestabilan ekonomi negara. Wujud pengangguran dalam industri kreatif dan perisian. Hilangnya keyakinan pelabur kepada negara. Pengeluaran produk asli berkurang. Cetak rompak mengancam industri kreatif dan perisian negara. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ni awak kena olah. Soalan ni semua banyak masuk dalam exam. Okey. Macam mana cara awak nak olah? Teacher dah keluarkan dekat sini. Kita tengok. Cetak rompak. Dia nak aktiviti penggodaman dan cetak rompak kan? Okey, kita tengok. Aktiviti dia pencabulan hak cipta. Perbuatan menyalin semula, menerbitkan dan menggunakan bahan bercetak. Okey, novel ke apa kan? Bahan rakaman digital, video, perisian komputer. Tanpa kebenaran pemegang hak cipta harta intelek tersebut dengan matlamat mengaut keuntungan. Kalau sekadar awak nak copy, awak ambil pada dia, awak minta kebenaran dia untuk ajar pelajar. Biasanya orang tak ada masalah. Tapi apabila mengaut keuntungan, rugilah dia. Okey. Penggodaman adalah satu aktiviti memintas komunikasi rangkaian. Digodam. Untuk memperolehi data penting pengguna. Untuk dieksploitasikan. Guna untuk apa? Untuk ngempen kita lah. Ngempen Maxis ke, ngempen masuk tu ke, masuk ni ke, saham ke. Serabut ke? Okey. Kemudian apa dia pula undang-undang cetak rompak dan penggodaman? Merupakan kesalahan. Okey. Cetak rompak dan penggodaman ni merupakan kesalahan. Menurut Akta Hak Cipta 1987. Dan juga Akta Jenayah Komputer 1996. Aktiviti ini mendatangkan kerugian kepada mangsa industri negara. Cetak rompak dan penggodaman ni. Bila dia mendatangkan kerugian, kemusnahan, maka dia ada satu undang-undang. Dengan undang-undang dah kita boleh memberi hukuman. Bila ada undang-undang, ada hukuman. Kalau etika tu tidak beretika, tak ada hukuman. Okey, kecek ya. Okey. Penggodam. Okey, ni tadi penggodaman, hacking. Penggodam. Penggodaman ni apa yang dilakukan? Penggodam ni orang. Okey, orang yang buat penggodaman. Okey. Kemudian implikasi, kesan hasil daripada aktiviti penggodaman dan cetak rompak. Okey, yang pertama, mengancam industri kreatif. Pengeluaran produk asli berkurangan. Hilangnya keyakinan pelabur. Wujud pengangguran dalam industri kreatif. Menjejaskan ekonomi negara. Ni 5 ni. 2, 3, 4, 5 tadi. Okey, ini penerangan dia. Mengancam industri kreatif. Apa yang dirancam? Apa yang dirancam? Merugikan pihak pemilik karya asli dan pengeluar yang sah. Okey. Pihak pemilik atau pengeluar yang sah dia akan hilang pendapatan lah. Dia penat-penat cipta hasil nak buat movie, nak buat cerita ni, kita sedap-sedap ambil. Okey, dia akan hilang pendapatan utama hasil daripada penghasilan karya. Harga cetak rompak ni murah. Jadi, orang tak nak beli yang mahal, orang nak beli yang murah. Jadi, gak selok lah dia. Okey. Jadi, dia dah tak berminat dah nak buat cerita-cerita baru, karya-karya baru. Dia buat orang cetak rompak, tak payahlah. Jadi, kita
kita orang yang tak buat cetak rompak ni melanguk, tunggu asyik-asyik cerita tulur, asyik-asyik cerita tulur ulang. Dah tak ada orang nak buat cerita baru. Tak ada movie baru ke, tak ada movie best ke, tak nak buat lah. Sebab asyik buat cetak rompak. Itu kita panggil mengancam industri kreatif negara. Dalam exam keluar macam ni, awak kena buat ayat macam ni. Ada point dia. Kenapa? Sebab apa? Kalau jadi macam tu, akan jadi apa? Macam pelajar BM lah. Okey. Kemudian, pengeluaran produk asli berkurang. Ini sama jugalah macam dekat atas ni. Bila harga rendah, okey, bahan digital pun orang boleh muat turun secara percuma. Orang tak asli dah nak beli ori-ori ni. Mahal. Jadi, produk asli semakin berkurang. Yang ada awak kelun. Okey. Pihak yang menghasilkan produk asli ni dia akan mengalami kerugian. Okey. Dia tak mampu nak buat kos produk. Kos nak buat produk ni mahal. Okey, mahal. Jadi bila duit tu sikit tak mampu nak buat. So tak ada buat. Habis. Okey, yang ketiga. Hilang keyakinan pelabur. Okey. Katakanlah pelabur China ke manakah dia nak melabur atau memproses penyelidikan lah dekat perfilman negara. Dia nak buat sesuatu filem, kos dia tinggi. Kalau tidak agak siapa-siapa boleh buat, teacher boleh buat filem. Kos dia tinggi. Nak guna orang lagi, peralatan lagi, nak sewa tepak lagi, nak pergi ke New Zealand lagi, kan? Okey. Jadi dia kena ada pelabur. Kalau duit dah banyak tak ada masalah, dia boleh rolling modal. Dia ada kena pelabur. Jadi pelabur akan melabur wang. Okey. Untuk hasil dan karya berkualiti. Tapi bila kita buat cetak rompak, karya dia tidak berkualiti dah. Bersepah-sepah. Jadi bila dia tak dapat balik pulangan duit tu. So dia tak maulah melabur lagi. Dia kata nak melabur dengan Malaysia ni. Malaysia ni cakap tak cetak rompak. Tak ayolah baik aku melabur ke India tu. Contoh. Okey. Jadi awak baca Baca habis ni. Okey. Kemudian wujud pengangguran. Bila ada dekat situ, berlakulah pengangguran. Bila industri kreatif kita ni dah orang tak nak buat, gak artis nak pergi jaga apa? Ni Lofa tak apalah, dia boleh jual tudung, jual jubah, jual emas. Jadi kalau orang artis yang tak ada knowledge untuk bisnes, nak jual gapo? Syuib tak apalah, dia boleh jual bubble bee. Kalau orang lain tu, contoh, apa Macam pun tak biasa juga. Tak nak ayat lah, teacher tak biasa. Tak ingat. Tahunya sebab ada bisnes tu lah. Okey. Kemudian, yang terakhir sekali menjejaskan kestabilan ekonomi negara. Apabila orang pembuat filem tu, okey, dia perlu bayar cukai. Jadi bila dia buat filem, dia kena bayar cukai. Bila karya dia dicetak rompak, dia tak buat dah. Cukai negara berkurang. Bila cukai, pembayar cukai tak ada, ekonomi negara merosot. Siapa nak bayar cukai? Negara Malaysia ni bayar gaji, jawat awam bayar gaji menteri puluh-puluh ribu tu pakai duit cukai. Okey, bayar cukai. Jadi, pendapatan akan hilang. Okey. Jadi, ekonomi negara merosot. Alright. Kemudian kita tengok penggodaman. Okey, hilang keyakinan pelabur kepada negara. Okey. Ni macam teacher Oyak ni. Elok-elok dia nak melabur kat kita. Okey, dalam aktiviti pertanian, perindustrian dan lain-lain. Toksik. Okey. Sebab apa? Bila dia labur je kat kita, duit hilang. Labur je kat kita, duit hilang. Tak selamat. Apa dia nak labur kat kita? Okey. Ni sistem bank lah ni, sistem bank. Penggodaman. Penggodaman buat kerja. Tadi cetak rompak. Okey. Okey. Wujud isu pengangguran dalam industri kreatif. Ini dari segi penggodaman. Bank tempatan tidak lagi mempunyai sumber pendapatan. Okey, daripada pihak pelabur. Pelabur tak ada labur duit. Bank akan terjejas dari segi pendapatan. Okey, menyebabkan pengurusan pihak bank tak mampu nak uruskan aspek gaji pekerja. Dia tak boleh nak bayar gaji pekerja lagi. Okey. Pekerja dia kena berhenti. Jadi semua akan terjejas. Okey.
pun sama juga ni, menjejaskan kestabilan ekonomi negara. Okey. Kemudian undang-undang cyber. Okey. Undang-undang cyber ni adalah undang-undang yang dibina untuk melindungi mangsa-mangsa ataupun pengguna-pengguna komputer. Okey. Ni ada undang-undang dia ni. Okey. Akta hak cipta, akta apa ni awak boleh baca kat sini ni. Awak kena tengok. Okey, undang-undang ni. Okey. Undang-undang ni dia berbeza mengikut negara. Okey, kalau kita tengok kat sini. Amerika Syarikat. Kalau undang cyber dia akta jenayah komputer. Untuk medika pula. Untuk media sosial, dia tiada sekatan apa-apa. Kalau kita duduk kat Amerika ni, gilah nak tengok media sosial apa, tak ada sekatan. Ikutlah terpulang nak tengok porno ke, nak tengok vandalism ke, semua boleh. Dari segi isu kebebasan bersuara, ada kebebasan. Ikut dia nak kecek gapo, boleh. Okey. Isu kelucahan, ada kebebasan kecuali pornografi kanak-kanak. Dia tak boleh ni. Isu lucah. Dia tak ada sekatan. Nak tengok lucah boleh. Tapi jangan lucah untuk kanak-kanak. Okey. Perjudian tidak menghalang kecuali perjudian haram di bawah Akta Penguatkuasa Perjudian Internet. Tidak sah. Okey. Tengok China pula. Dia ada dia punya cyber security law. Menyekat capaian internet secara bebas. Dia ada. The Great Firewall of China. Tiada kebebasan secara mutlak. Isu kelucahan tidak dibenarkan langsung. Perjudian pun tak boleh. Okey. Arab Saudi pun sama. Okey. Arab Saudi sama dengan China. Malaysia pun sama. Cumanya Malaysia, media sosial ni dia tak ada sekatan. Okey. Okey, last sekali adalah bidang utama dalam pengkomputeran. Kerjaya. Okey. Ada 1, 2, 3, 4. Okey. Kita tengok kat sini. Sistem rangkaian dan keselamatan rangkaian. Okey. Ni bidang dia. Ni kerjaya dia. Ni kepakaran dia. Kemahiran dia. Kemudian sokongan maklumat dan perkhidmatan. Okey, ada peranan dia dekat sini. Okey. Okey, ni kerjaya dia. Dan kemahiran dia. Okey, kemudian pengaturcaraan dan pembangunan perisian. Okey, dia merancang, mereka bentuk apa semua ni kan. Peranan dia, kerjaya dia gapo. Okey, kemahiran dia gapo. Mana awak dah tahu? Ni dah tahu. Ni pun dah tahu lebih kurang. Python pun sikit-sikit dah tahu. Boleh jadi dah tengok ni. Okey, kemudian web dan komunikasi digital. Membangunkan aplikasi berasaskan web. Oh, dah tahu yang ni. Okey, ni dia punya kemahiran. Okey, semua ni, okey, kerjaya dalam bidang komputer ni, semua ni memang lakulah. Tapi dengan syarat awak betul-betul mahir. Betul-betul mahir ni. Ni mahir ni, mahir. Bukan mahir suam-suam kuku, mahir betul. Okey. Jadi, yang paling terakhir sekali, 3 elemen yang telah dikenal pasti menjadi komponen utama infrastruktur bagi produk dan perkhidmatan dalam sektor perindustrian masa kini. Yang pertama adalah sistem mudah alih. Penghasilan aplikasi dan kandungan mudah alih peranti. Okey. Kerjaya hak ni. Kerjaya hak ni. Kita boleh buat sistem yang ni memang terbaik. Kemudian keselamatan data, firewall, anti-malware ni semua berkaitan dengan teknologi. Apabila teknologi kita maju, benda ni akan naik, akan up. So, kita kena mahir. Dan yang terakhir adalah data raya. Big data dan kecerdasan perniagaan. Okey. Artificial intelligence. Okey. Kita ada satu sistem. Okey. Untuk pentafsir yang memahami cara untuk mendapatkan data, analisis data. Ni semua barang-barang yang perlu. Awak mahir benda ni, memang awak boleh buat duit. Okay, so itu sahaja untuk teacher punya pengajaran teacher. Okay, harap awak faham dan boleh tengok. Panjang sikit ni, sebabnya satu bab penuh ni teacher buat. Dan awak pun kena baca. Kalau teacher pecah-pecahkan video ni, pakai los gitu je.
Okey, harap awak faham dan boleh baca nota yang teacher bagi. Kalau start dekat nota tu, boleh buka video teacher untuk lebih awak faham. Okey, so itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.